Okey, dah record. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kuliah subuh An-Nadi pada hari ini iaitu Ahad 8 Ogos 2023. Kita kembali bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman untuk sama-sama kita mendengar perkongsian beliau, ulasan beliau berkaitan juzuk amma kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita sambung surah An-Naziat. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita buka dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita juga maklum-alukan kehadiran para guru, sahabat An-Nadi, juga para tetamu muslimat seluruh Malaysia, juga insya-Allah mungkin ada daripada Persatuan Sekolah Mengasan Pokok Sena bersama kita pada pagi ini. Untuk itu marilah sama-sama kita mendengar perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni untuk meneruskan perkongsian beliau. Falyatafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Nabiyyina Muhammadin khairu man ijtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wa istanna bihaddihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Ta'ala dengan kurniaan limpah rahmat, izin dan perkenan Allah, kita sama-sama dapat meneruskan kehidupan, menyambung permukiman dan melaksanakan tanggungjawab dan ketaatan kepada sekalian guru-guru, para asatizah yang kita kasihi dan kita hormati, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sama ada dari An-Nadi ataupun dari rakan-rakan sekolah SBP yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kerahmatan dan kebaikan kepada pertemuan ini, insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan sambung Suratul Nazi'at bermula ayat 27 hingga 33. Dia punya set dalam tafsir Ibnu Katsir tu, dia pecahkan ayat-ayat sebegitulah mengikut tema-tema dia dalam apa nama tu, dalam tafsirnya, insya-Allah. Saya cuba share sikit, tengok jadi tidak share ni. Saya screen itu. Okey dah. Nampak tak? Sekejap Ada 4 slide. Kejap. Ni besar ni nampak? Okey Ada Ustaz, ada cantik-cantik. Okey. Baik. Dalam surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman daripada ayat 27-33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha wa fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk menyanggah hujah-hujah orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Allah memulakan dengan pertanyaan, a antum ashaddu khalqan amis sama'u. Okay, dia asalnya pertanyaan tu bersifat taubihi ataupun bersifat ingkari, bersifat macam kita pernah belajar dulu. Namun ini adalah salah satu daripada kaedah penghujahan
kaedah argumentation ataupun argumentatif yang dilakukan untuk menyanggah tanggapan orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Mereka tidak beriman dengan kebangkitan semula selepas mati. Maknanya dia orang tak boleh nak brain, senang cerita ya, bahasa mudah. Dia orang tak boleh nak brain, maknanya lepas mati tu boleh hidup balik. Lepas mati tu, lepas dah dikambus, ditanam sebagainya, sebab mereka tidak pernah melihat perkara itu berlaku. Mereka tidak pernah mengalami perkara itu berlaku. Biasanya sukar untuk manusia mempercayai sesuatu yang tidak dilihat ataupun yang tidak dialami. Justru Allah Ta'ala tanya kepada mereka, "Antum asyaddu khalqan?" Kamu ni ke yang lebih sukar dari sudut penciptaannya, ataupun lebih sulit penciptaannya, ataupun amis sama, ataupun langit. Allah buat perbandingan dengan langit. Banaha, ini tadi itu persoalan, yang ni penjelasan. Penjelasan Allah Ta'ala nak jelaskan. Banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Allah Ta'ala membinanya, meninggikan binaannya ataupun meninggikan dia punya struktur dia, fasawwaha, lalu menyempurnakan binaan-binaan langit. Baik. Allah membuat percontohan dengan perkara yang boleh dilihat, mampu memberi kefahaman terhadap perkara yang tidak diketahui hakikatnya dengan melihat. Okey. Sebab itu kalau kita fikir-fikir kan, cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, cerita pasal itu, sebab kadang-kadang hari ni orang duk bertikam lidah mengenai hakikat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita tahu ini adalah perdebatan yang berlaku sepanjang zaman sehingga menyebabkan ramai orang daripada kita berkelahi mazhab-mazhab ataupun manhaj-manhaj pemikiran yang datang untuk menjelaskan tentang hakikat ketuhanan, tentang kedudukan Tuhan dan sebagainya. Maka macam-macam lah kita dengar. Saya kira sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian boleh tahulah argumen yang sangat panas pada hari ini. Kadang-kadang kita pun selalu saya juga ditanya, siapa jadi macam ni, kenapa ustaz-ustaz bergaduhnya. Pergaduhan, perbalahan ini berlaku, dia bukannya berlaku hari ini, tetapi dia berlaku sepanjang zaman, bermula daripada zaman ilmu kalam berkembang, kemudian sebagainya, macam-macam lah fasa-fasa itu berlaku, sehingga menimbulkan beberapa mazhab ataupun manhaj pemikiran akidah, antaranya Al-Athariyah, kemudian Al-Asy'ariyah, kemudian ada Maturidiyah dan sebagainya. Maka kaedah sebenarnya bila kita nak kenal Tuhan ni, sebab itulah Allah Subhanahu Taala bagi kepada kita insight. Insight tu boleh tengok daripada kejadian-kejadian yang ada di atas muka bumi. Itu adalah idea kepada kita terhadap sesuatu yang kita belum pernah lihat nanti. Sebagaimana dalam Al-Quran menyebutkan tentang nikmat syurga. Tentang nikmat syurga, dalam syurga tu ada apa? Ada sungai, ada air yang mengalir, ada susu, ada arak, ada madu, ada makanan-makanan, ada hidangan, ada buah-buahan. Bila kita dapat that particular things yang ada dalam, ataupun definition ataupun description yang ada dalam syurga, bagaimana kita nak memahami bahawa itu sesuatu yang sangat menarik, yang sangat indah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi gambarannya yang bukan serupa, dia tak sama langsung. Sebab itu senang aja kalau kita pada hak Allah Subhanahu Wa Taala ini, hak Allah Taala ni, Allah ni laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah Taala ni tak sama, siapa pun tak sama dengan Allah. Apa-apa yang disifatkan oleh Allah sendiri, sama ada mengenai zatnya ataupun oleh Nabi SAW mengenai hakikat ketuhanan, maka kita akan memahaminya sebagaimana ianya datang, begitu. Kerana apa? Kerana itu adalah wasfun yang telah diberikan oleh, ataupun sifat ataupun description yang Allah Ta'ala bagi.
dia bagi sendiri tentang sifatnya, zatnya, maka kita memahaminya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan kita tahu bahawasanya itu layak sebagaimana layak dengan Allah Ta'ala yang memang tidak langsung sama dengan makhluk. Tidak ada persamaan langsung. Sebagaimana tak sama sungai kat dunia dengan sungai kat syurga. Kita tahu sungai kat syurga lain. Kita tahu arak di syurga tidak memabukkan sebagaimana arak di dunia. Dan kita tak ada idea pun arak kat syurga tu macam mana. Tak ada idea pun, dia tak sama. Tetapi idea yang serupa kita tahu untuk apa? Untuk kita rasa nak kejar syurga tu. Sebab Allah bagilah indahnya. Sama macam neraka. Kita tahu dalam neraka ada api. Kat dunia kita pun ada api. Sama ke api neraka dengan api dunia? Tak sama. Tapi kalau kita duduk dalam tempat melebur emas ataupun besi misalnya, yang darjah apinya 1000 darjah Celsius, kita tahu bahawa itu sangat panas dan kita tak mampu, it's unbearable. Kalau dekat situ pun dengan api neraka yang 70 kali lebih panas daripada api dunia, maka di situ kita dapat satu insight, satu idea, satu benda yang kita dapat nak fikir bahawasanya, oh, dekat sana tu ada azab. So untuk kalau kat sini pun dah tak tahan, kat sana lagi tak tahan. Bukan sama, dia tak sama. It's nothing. There's nothing that can be compared to Allah Subhanahu Wa Taala, no single thing, sebab masih wallahi makhluk. Selain daripada Allah itu adalah makhluk. Jadi kita faham bahawasanya tak sama. Premis itu tidak sama. Perbincangan asal itu harus difahami supaya kita tidak tersasar dalam mengenal Allah dan juga mengenal perkara-perkara ghaibiat yang mana Allah Ta'ala. Jadi Allah nak ajar kita dalam ayat ni sebenarnya dia ada konsepnya okay, ada benda yang you boleh tengok, dan daripada benda yang you boleh tengok tu, itu adalah contohnya bahawasanya aku nak buat something else yang you rasa you rasa tak masuk akal, yang you rasa tak boleh nak diterima, yang you rasa out of this world, it's impossible. Benda tu sebenarnya possible sahaja. It's simpler. It is much simpler than you have thought. Maknanya benda yang you fikir tu, benda yang awak fikir tu, benda tu tak susah langsung sebenarnya. Jadi iman ni sebenarnya boleh dibina. Hence bila saya sebut premis tadi, iman ni boleh dibina dengan pembuktian yang bersifat empirical. Kita boleh tengok jadi Allah Ta'ala buat perbandingan dengan la khalqus samawat dalam ayat yang lain. Wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih sukar, lebih besar, lebih agung daripada penciptaan manusia. Manusia ni diciptakan daripada elemen-elemen yang ada daripada bumi. Elemen-elemen bumi. Ambil tanah sana, ada kata 7 tanah sebagainya. Ambil elemen bumi. So, diciptakan bumi dan langit ini benda yang lebih kompleks daripada penciptaan manusia. Awalaisa alladhi khalaqas samawati wal ardh. Kita baca dalam Yasin. Awalaisa alladhi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Ini Tuhan tanya kita. Ya, bahkan benar dia berkuasa. Dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Banaha, Allah telah membangunkan langit itu, dan dijelaskan dengan tafsiran daripada ayat yang seterusnya. Rafa'a samkaha, dia meninggikan strukturnya, meninggikan struktur langit, meninggikan bangunannya. Kalau kita tengok mana ada bangunan dekat langit kan, kita tengok, tapi struktur langit itu bila nak tengok langit kena tengok mana? Kena tengok atas, itu bukan tengok bawah. Maknanya sesuatu yang tinggilah. Fasawwaha, lalu Allah menyempurnakannya dengan elemen-elemen dan makhluk-makhluk yang ada di langit. Allah menjadikannya tinggi, tidak terperi ketinggiannya, dan semua kawasan langit itu luas, dihiasi bintang-bintang. Kalau malam dihiasi dengan bintang-bintang di malam yang gelap gulita. Okey. Kemudian wa aghtasha, ni ayat ni 29 31 ni dia rentetan sama. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dijadikan malam itu gelap gelita dan siangnya terang gemilang. Wal arda ba'da dzalika dahaha, bumi sesudah itu dihamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dipancarkan mata airnya dan disuburkan segala tumbuhannya. Wal jibala arsaha,
dan segenap gunung ganang ini dipasak dengan teguh. Baik. Ayat seterusnya bila mana Allah Taala menukar perbincangan. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Maknanya apa yang ada dekat langit tu, apa yang berlaku, event yang berlaku boleh dilihat, musyahad ataupun benda yang boleh ditengok, benda yang boleh disaksikan. Malam itu wa aghtasha lailaha, diceritakan tentang langit yang boleh bertukar dan boleh cerah dengan gelap. Okey. Siapa pernah pergi ni saja pagi-pagi ni kita cerita sikit. Siapa pernah pergi airport Singapura yang ada dia punya tempat tu nama apa? Pearl ke apa benda dah. Nama yang airport baru tu lah kan. Yang cantik tu. Lalu dekat sana tu dia ada air yang dia buat air terjun dari tengah-tengah kawasan tu, dengan keliling-keliling tu ada pokok-pokok cantik lah kan. Dan kalau malam dia ada show dia boleh buat maknanya dia buat pertunjukan daripada air tu dipancarkan cahaya, light, whatever. Adalah dia kadang-kadang dia pancarkan movie untuk orang duduk tengok, kadang-kadang dia pancarkan adalah presentation whatever. Air tu dia punya macam-macam lah. Jadi bila kita tengok benda tu seolah-olah canvas kan, air tu macam canvas, dia boleh bila cahaya lalu sebagainya. Ni you all yang belajar sains ni lebih faham dan lebih pakar. Maksudnya kalau itu boleh berlaku, manusia boleh copy, bukan copy everything, tapi nampak that idea, bagaimana event yang berlaku dekat langit dengan segala benda yang berlaku dekat langit tu. Malamnya gelap gelita dan siangnya terang benderang. Jadi ini perbezaan. Malam gelap ya Rabbi, kalau tak ada lampu itu tak nampak langsung. Maksud Allah ni, matahari ada tapi belah malam itu bagaimana dijadikan langit itu gelap. Okey. Kemudian hal yang sama disebut oleh Mujahid, Hakim Sa'id bin Jubair dan lain-lainnya. Wa akhraja duhaha, dan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dhalika dahaha, bumi itu sesudahnya dihamparkan. Dalam tafsiran surah Hamim Sajdah, Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengungkapkan sesuatu menyatakan ini adalah kronologi penciptaan bumi dan penciptaan langit. Ini kronologi dia. Okey, kronologi dia apa? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan dinukilkan oleh Ibn Jarir At-Tabari, daripada aspek kejadiannya, bumi jadi dulu. Okey, daripada aspek khilqah, penciptaan, bumi cipta dulu, lepas tu baru langit. Setelah langit tercipta, bumi siap dah. Okey, bumi siap dah. Tapi bila langit dah dicipta, dah disusun, dah dibuat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, barulah bumi itu dihamparkan di bawah langit itu. Sebab tu dia panggil dahaha, dihamparkan. Macam hampar kapet, macam itulah. Macam kita buat apa-apa sajalah yang kita buat dalam bentuk hamparan kan, kita gulung-gulung dalam tu, bila kita buka dia jadi semua, dibangun semua kan, contohnya kan. Ataupun kalau kita dulu ada kad yang bila kita buka tu dia boleh dia pop up tu kan. Macam itulah lebih kurang kalau kita nak fahamkan bahawasanya bila mana siap langit, Allah Ta'ala hamparkan bumi. Dan semua pada waktu itu keluarlah waktu tu, kata Ibnu Abi Hatim, pada waktu itu selepas daripada langit itu dijadikan, bumi itu dihamparkan. Apa maksud dahaha? Iaitulah bermula proses apa? Dikeluarkan segala mata air yang ada di dalam bumi, kemudian dikeluarkan tumbuhan, kemudian ada belahan-belahan jalan. Ini belahan-belahan jalan yang natural lah, yang asal ya. Kemudian ada sungai-sungai dia. Kemudian
ditinggikan pula gunung ganangnya. Kemudian ada kawasan padang pasirnya, kemudian ada kawasan jalan-jalannya, dan ada kawasan dataran-dataran tingginya. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala, dan bumi sesudah itu dihamparkan. Maknanya dihamparkan. Wal jibala arsaha, dan gunung ganang dipancangkan dengan teguh, ditetapkan, dikukuhkan dan diteguhkan di tempat masing-masing. Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Ada satu hadis, tapi hadis ini bersifat gharib. Gharib lah, para ulama sebut hadis ini hadis gharib, hadis pelik. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Yazid bin Harun, sehinggalah sampai habis dia punya sanad itu ataupun dia punya ialah jalur periwayatan dia daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW bersabda, lamma khalaqallahu al-ardha ja'alat tamid fa khalaqal jibala fa alqaha 'alayha fastaqarrat fata'ajjabat al-malaikatu min khalqil jibal faqalat ya rabbi fahal min khalqika shay'un ashaddu min al-jibal qala na'am al-hadid qala ya rabbi fahal min khalqika shay'un ashaddu min al-hadid قال نعم النار قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من ماء قال نعم الريح قال يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله. Yani ayat kalau ni ialah nak menunjukkan keutamaan sedekah. Ala kullin, Allah Ta'ala Nabi SAW bersabda, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan bumi itu dia tidak tetap, dia bergoncang, dia tak stabil. Lalu Allah Ta'ala ciptakan gunung, maka dia tetap diam, menempatkan bumi itu menjadi tenang. Para malaikat merasa kagum, lalu bertanya kepada Allah Ta'ala, apakah dengan penciptaan gunung ganang itu ada makhluk yang lebih kuat dari itu? Allah jawab, ya, iaitu besi. Para malaikat tanya, wahai Tuhan, apakah sesuatu makhlukmu yang lebih kuat daripada besi? Allah kata, ya ada, iaitu api, sebab api boleh menghancurkan besi. Malaikat tanya lagi, ada tak lebih kuat daripada api? Allah kata, ada, air. Air lebih kuat sebab air boleh memadamkan api secara logik lah, sebab logik kita boleh tengok. Kemudian Allah menjawab, air. Kalau ada lagi tanya, kalau ada tak lebih kuat daripada air? Allah kata angin. Angin sebab angin boleh tolak, boleh gerakkan air. Para malaikat bertanya, apakah ada sesuatu lebih kuat daripada angin, wahai Tuhan kami? Allah menjawab, ya, anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui. Ini ialah kalau kita tengok dari sudut ini, maknanya nak menunjukkan keutamaan bersedekah. Wallahu alam. Jadi dalam satu asar yang lain, bahawasanya ketika mana Allah SWT menciptakan bumi bergoncang dan berkata, engkau akan menciptakan Adam dan keturunannya atas permukaanku, mereka akan melemparkan kepadaku kekotoran di atas muka bumi dan menyegerakan aku dalam perbuatan dosa. Maka Allah memantapkannya dengan gunung ganang, di antaranya dapat kamu lihat dan di antaranya lagi gunung ganang yang tidak dapat kamu lihat. Dan permulaan tenangnya bumi adalah seperti daging unta yang telah disembelih, maka dagingnya kelihatan bergetar kemudian diam. Ini asar yang gharib lah. Okay. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu adalah untuk kesenanganmu dan juga kesenangan binatang ternakanmu. Bukan sahaja Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang bersifat rezeki untuk kita, untuk manusia, juga rezeki untuk segala makhluk yang hidup di atas muka bumi bersama-sama dengan kita. Makhluk yang kita nampak lah, daripada binatang ternak yang menjadi kegemaran dan juga menjadi satu perkara yang lebih dekat dengan manusia. Sebab apa? Sebab bila nak bawa percontohan itu harus dekat dengan orang yang kita nak address. Okay, kalau kita nak address manusia, kalau kita nak bagi contoh, contohnya kita nak cakap dengan anak yang berusia sekian-sekian, contohnya kan. So kita bagi contoh yang dia rasa boleh masuk akal, ataupun dia boleh kita panggil register dalam dia punya kefahaman, ataupun benda-benda yang kita
fikirkan bahawa itu sesuai dengan pemikirannya. Hadithun nas qadra uqulihim, berbicara kepada manusia sekadar level pemikiran mereka, ya, level pemikiran dan level kemampuan mereka untuk berfikir. Maka penghamparan di atas muka bumi itu, mata air segala-galanya, itu adalah kesenangan, senang untuk kita, sebab bila semua telah tetap atas muka bumi itu, maka kita dapat melakukan kerja-kerja kita dengan baik lah, ya, kerja-kerja kita dengan baik. Sebab apa? Sebab memang kita kena berusaha atas muka bumi tempat kita tinggal dan sebagainya. Maka di situ kita lihat betapa pentingnya struktur yang telah Allah Ta'ala buat untuk menjadikan bumi ini tetap, maka janganlah dirosakkan. Sebab itu bila rosakkan bumi ini dan sebagainya, dia ada impact dia lah. Impact dia berlaku kepada bumi itu sendiri dan berlaku kepada manusia. Jadi sebab tu di atas kesedaran hari ini, orang dah banyak ESG, SDG sebagainya, dah mula fikir untuk sustainability. Orang dah berfikir untuk tanam semula, orang fikir pula nak menghijaukan kembali bumi sebagainya. Sebab baru sedar bahawasanya kemusnahan yang dibuat ini barangkali tidak menjamin kehidupan di masa akan datang. Jadi itulah bila kita melihat kepada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita untuk kesenangan kita dan untuk kesenangan binatang ternak. Sebab binatang ternak ni menjadi satu benda yang dearest to human at that particular time. Bila ayat ni turun nak address kepada golongan-golongan yang tidak percaya ni, mereka adalah golongan orang-orang Arab, orang-orang yang memang kerja mereka, antara kerja utama ataupun aktiviti utama pada ketika itu adalah membela binatang ternakan. Jadi sebab apa? Sebab kita mampu menyediakan means tu, kita mampu ambil air untuk diberikan kepada binatang ternak, tapi air itu sendiri kita tak mampu cipta. Nampak tak? Itu yang dia nak, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya you are nothing, kamu ni tak ada apa, kamu ni kosong sebenarnya, yang buat semua ni aku. Jadi apa yang aku nak buat ni, aku buat kamu daripada tak ada kepada ada tu lagi bukannya lagi senang, itu lebih sukar. Tapi kamu dah ada, tiba-tiba kamu mati, lepas tu nak ada balik. Itu lagi very very much simpler. Maknanya way much simpler than creating you from nothing. Okay, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan satu kefahaman kepada kita, dan dijadikan juga binatang ternak itu sebagai kenderaan kita selama diperlukan oleh manusia di atas muka bumi ini sampailah kepada masa yang tertentu. Jadi ini kefahaman daripada ayat ayat 27 sampailah 23. Wallahu ta'ala alam. Takat tu dululah pagi ni. Kita ambil simple-simple aje lah Tok Rek, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas kupasan surah An-Nazi'at sebentar tadi. Ustaz, saya nak mulakan dengan soalan Ustaz yang sepatutnya ditanya pada 11 Jun lepas tu. Pasal tadi bila Ustaz sebut awal-awal tadi, dia dah digerupkan kitab tafsir Ibn Katsir ni ayat 27 hingga 33, 11 Jun ayat 15 hingga 26, dan awal Jun hari tu ayat 1 hingga 14. Jadi kalau ikut bahasa saya lah, Ustaz betulkan kalau salah, dia punya trend dia tu, bukan trend, tak baik cakap ini bahasa sekarang, dia punya ayat tu kita nampak 1 hingga 14 tu kiamat lebih kurang. Ustaz ceritakan konteks kot. Konteks, yes, konteks. Lepas tu 15 hingga 26 Nabi Musa, Fir'aun. Sekarang ni sifat alam. Tadi Ustaz cerita pasal langit. Langit tu berdiri dengan sendirinya, ada gunung ganang, apa semua kan. Okay, soalan pertama, technical sikit lah supaya kawan-kawan kita pun ada ilmu. Bila turun ayat ini, bagaimana
ianya disusunkan berdasarkan ini sepatutnya berada di surah ini. Dalam ni soalan ni Ustaz ni, tapi tak apalah, Ustaz jawab seadanya lah untuk kita orang-orang yang tidak mentelaah ilmu ini tahu. Itu satu soalan pertama. Soalan kedua, kita pergi kepada ayat 17. Ayat 17 ni kalau kita semayang kat masjid ni selalu sangat orang baca surah An-Naziat, selalu kita dengar izhab ila fir'aun innahu tagha tu kan. Memang semua Fir'aun ni jahat ke Ustaz? Fir'aun kan ramai kan? Memang Fir'aun ni semua jahat ke? Logically dia jahat lah sebab dia ada dalam Al-Quran. Dan kategori jahat ni macam mana? Manakala dalam Al-Quran kini kita adalah tabat yada tu kan, Abu Lahab, itu pun kira jahat. Fir'aun ni jahat. Macam mana jahat ni penjahat-penjahat yang ada dalam Al-Quran ni. Ini dua soalan Ustaz. Dalam ni soalan ni, tapi kalau kawan-kawan lain dapat tu ilmu yang menarik lah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Nombor satu, macam mana ayat-ayat disusun dan juga dikumpulkan. Okey, selepas daripada penurunan Al-Quran kepada Nabi SAW secara munajjaman ataupun mufarraqan, secara berpisah-pisah ataupun secara satu persatu. Diturunkan ayat itu kepada Nabi SAW. Setelah selesai ayat-ayat diturunkan, datang Jibril bagi tahu ini duduk dalam surah mana, ini duduk dalam surah mana. Jibril datang kali lagi bagi tahu. Maknanya susun balik lah. Susun balik tu daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Okay. Jadi itu penyusunan Quran tu memang completely wahyu, dan susunan itu sequel yang berlaku dalam Al-Quran adalah memang merely wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Jibril dan dimaklumkan ataupun dimasukkan ke dalam hati Nabi SAW. Sebab ayat tu turun, ada ayat ni turun dulu, ayat ni turun kemudian kan. So ada surah ni bukan satu surah turun sekedebak semua. Surah Baqarah bukan turun sekedebak semua 280 ayat tu kan. Jadi kedudukan ni tu ditentukan oleh Jibril. Jadi selepas daripada dah complete, sebab tu ada pandangan-pandangan yang mengatakan sebenarnya secara logiknya Al-Quran itu sudah complete. Dah complete lah. Cuma dia tidak dibukukan secara buku yang kita tengok hari ni. Sebab tu ada hadis yang meriwayatkan bahawasanya Aisyah, dia menyuruh pembantunya membukukan mushaf waktu dia solat. Maksudnya zaman tu sudah ada lah dalam bentuk yang telah complete mushaf untuk dibaca dan boleh diselak seperti helaian-helaian. Tapi form dia tidaklah sama macam hari ni. Cuma diletakkan dalam satu bahasa. Itu kena jelas. Osman mengumpulkan dan meletakkannya dalam satu language. Sebab dia ada, kalau kita tengok ada qari ni ada 10 ataupun 11 kaedah bacaan yang warid daripada Nabi SAW, daripada imam-imam yang utama. Ada 10 imam yang utama. Jadi 10 jalan. Jadi daripada semua itu disatukan tu maksudnya guna lugat Quraisy sahaja, guna bahasa Quraisy, yang mana yang bahasa yang kita baca sekarang ni lah, yang kita ini. Kemudian baca cara itu dan juga tulis pun cara tu, ditulis dalam format yang sama, bukan format yang berbeza lah. Okay, so penyatuan format. Apa yang dapat kita belajar dekat sini? Ustaz, tu yang dikata Rusam Usmani ke yang Ustaz kata tu? Mushaf Usmani itulah. Okay, apa yang kita dapat belajar dekat sini? Islam sebenarnya dah ajar kita melakukan sesuatu secara sistemik dan sistematik lama dah. Islam bukan agama yang cacah marba bersepah. Tak, kita bukan umat yang bersepah sebenarnya. Tapi kita tengok hari ni umat Islam paling bersepah sekali. Tadi Tok Rek tanya pasal orang Arab paling bersepah sekali. Kan? Walaupun sumber-sumber dekat dia sebagainya. Kalau kita buat deal dengan orang Arab dan sebagainya, ya Allah ya Tuhan, orang pergi musim haji,
musim umrah, orang tahulah yang buat deal dengan umrah, dia overbook lah, dia macam itulah, macam ini, tak ada sistem. Bila kita tanya hari ni lain, besok lain pula, lusa lain pula, dia ikut suka dia. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kita agak kecewa sebab Al-Quran turun dengan kaedah yang begitu sistematik. Penyusunan yang ada. Kalau kita perhati yang itu pun sudah tentu kita tahu bahawasanya orang Islam ini adalah orang yang sepatutnya tersusun. Sepatutnya jadi orang yang memang terarah dalam kerja buat dan tindakan hidup dia. Sebab kita tak boleh jadi yang ni lah, sebab Al-Quran yang paling sempurna duduk dekat kita, ya, berada di tangan orang Islam. Maka sayang sekali kalau kita menjadi umat yang cacar marbah, ya, menjadi orang yang cacar marbah. Itu kita dapat belajar. Soalan kedua, jahatnya Fir'aun. Okay. Fir'aun ni dia sebenarnya nama umum untuk pemerintah yang berada di Mesir ketika itu. Okay. Sebelum tu namanya Al-Aziz. Ada nama Al-Aziz kan dalam cerita Nabi Yusuf AS. Pemerintah Mesir namanya Al-Aziz. Ada yang kata Aziz tu pun macam Fir'aun juga. Tapi Fir'aun ni macam sekarang aku cakap Fir'aun Perdana Menteri, kau kata Perdana Menteri pula. Dia nama lah, nama pemimpin. Perdana Menteri, Presiden, itulah. Jadi Perdana Menteri, Presiden, Raja. Tapi kau jangan gelaran pemerintah. Gelaran pemerintah lah. Kau jangan kat pula ni kata Ustaz Husni kata Raja Fir'aun. Tak, maksudnya itu gelaran dia. Raja, Malik, Sultan kan. Dekat Mesir guna Fir'aun. Okay. Fir'aun tu nombor satu lah. Okay. Tapi nama dia banyak. Ada namanya Ramzes, ada namanya sekian-sekian. Yang saya pernah baca lah, Fir'aun yang dimaksudkan pada zaman Nabi Musa itu, yang dihujahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran sebagai Fir'aun yang mengaku Tuhan itu adalah Ramzes Al-Thani, Fir'aun Ramzes kedua. Jadi keturunan dia lah kan, macam kita ada, bukan kita, orang putih ada King Richard, Richard 1, Richard 2, Richard 3 sampai berapa kan. King George 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Dia pakai nama yang sama. Macam Sultan Kelantan pakai Sultan Muhammad kan, Sultan Muhammad ke-5. Anda maknanya 5 keturunan, 5 generasi pakai nama Muhammad. Macam tu, tapi nama dia mungkin lain kan. Jadi gitulah, maknanya gelaran kepada pemerintah. So gelaran Fir'aun itu ialah, tapi oleh kerana dia punya orang kata publicity Fir'aun yang begitu jahat, maka kita memang kalau nak nyebutkan tentang kejahatan, kamu ni jahat macam Fir'aun, ataupun Fir'aun pun surrender dengan kejahatan kau ni, gitulah. Macam hari ni kan, Yahudi pun surrender tengok kita punya perangai kan. Jadi ala kullin, kenapa jahat, kenapa disebutkan begitu, dan banyak, bukan Fir'aun saja yang disebut dalam Quran sebagai orang yang jahat. Tadi Tok Rek dah sebut Abu Lahab, kemudian Abu Jahal pun disebutkan juga dalam Al-Quran, tapi bukan secara eksplisit lah nama Abu Jahal tu keluar kan, tapi cerita dia ada. Kemudian orang penjahat berapa jahanam, Tis'atu Rahtin, 9 jahanam, bukan 6 jahanam, 9 jahanam. Ya, Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran. Banyaklah contoh-contoh kejahatan, kumpulan-kumpulan kejahatan manusia yang dibuat di dalam Al-Quran. Plot-plot kejahatan yang dibuat adik-beradik Nabi Musa pun, macam mana nak plot untuk memisahkan Nabi Musa pula dah, adik-beradik Nabi Yusuf, macam mana plot-plot adik-beradik dia juga. Itu merupakan satu kejahatan jugalah ya, kejahatan manusia pertama, iaitu membunuh anak Adam, yang membunuh anak Adam yang lain. Maka itu adalah bentuk-bentuk kerosakan. Dia panggil fasad, yang rosak. Fir'aun dia rosak kenapa? Dia rosak sebab dia mencalar kredibiliti ketuhanan. Okay? Sebab dia tu mengaku yang dia tu Tuhan. Sedangkan premis kemanusiaan adalah premis kehambaan overall. Sepanjang-panjangnya everlastingnya adalah hamba. Dia tak boleh naik kepada level Tuhan tu. Tapi Fir'aun ni dia
dia cabar. Macam kita tengok ajaran-ajaran sesat dulu, Hasan anak rimau yang kata mati kena panah petik apa semua kan. Sebab apa? Sebab dia mencabar ketuhanan, dia mencabar premis Allah itu. Jadi bila dia cabar premis ketuhanan, ini benda yang sepatutnya manusia kena sedar bahawa dia memang tak boleh nak buat. Dia tak boleh pun terima. Manusia ni pujian pun tak boleh terima. Orang puji, kalau sampai cuba sehari 10 orang puji kita punya tahap pengembangan tu sangat bahaya sebenarnya. Dia punya kembang. Manusia tak boleh terima that particular kedudukan itu. Tapi Allah berhak dipuji. Kita puji sentiasa. Paling kurang 17 kali sehari. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu adalah satu kedudukan yang memang tidak boleh dicabar oleh manusia. Tapi Firaun ni dia degil dengan kekuasaan dia sebab dia rasa dia powerful. Sebab semua orang dengar cakap dia. Semua orang boleh ikut perintah dia. Semua orang kalau kamu kata Tuhan kamu boleh mematikan dan menghidupkan, aku boleh mati. Dia bawakan 2 orang Bani Israel, dia matikan seorang, dia hidupkan seorang ni. Aku matikan seorang, aku hidupkan seorang. Dia faham simplistik konsep tu, dia faham secara simplistik, secara simple. Sedangkan bukan itu yang dimaksudkan dengan menghidupkan yang mati, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi orang yang dah kita panggil sesat ni, dia dah tak faham ni, dia akan letaklah benda yang dia tak faham tu di hadapan dia dan dia beriman dengan benda yang dia tak faham tu. Jadi itulah. Sedangkan sudah datang bukti-bukti yang jelas dan nyata bahawasanya dia bukan Tuhan. Dan Nabi Musa yang diutuskan kepadanya itu untuk menyembah Allah SWT yang satu itu dengan bukti-bukti yang nyata bahawasanya apa yang dia buat tu boleh dikalahkan sebenarnya ataupun boleh dihapuskan dengan mukjizat yang lebih hebat. Dan mukjizat itu bukanlah Nabi Musa, sebab Nabi Musa ni dia mengaku Tuhan ke tak? Tak. Kan? Dia tak mengaku Tuhan. So nak beza, sebab tu dia tak boleh terima. Apatah lagi dia tak boleh terima bahawasanya Nabi Musa ni adalah orang yang duduk di dalam istana Firaun, yang dibela dalam istana Firaun tu. Jadi dia tak boleh terima the fact that itu adalah takkan dia nilai pada kenapa pula dia ni apa hal kan. Dia macam tu lah. Kau ni dah apa hal kan, kau duduk dengan aku dulu semua sekali, tapi sekarang ni kau jadi macam ni pula. Jadi macam tu lah. Jadi manusia ni kalau ego lah yang menjadi permasalahan manusia selama ini, yang menutup kerendahan diri manusia, sebab ego is bigger than anything else in the world lah sebenarnya. So kita moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada perasaan takabur yang bukan merupakan pakaian kepada manusia, tetapi takabur sebenarnya yang layak, hanya yang layak adalah Allah Ta'ala. Allah Alam. Okey, Alhamdulillah jelas Ustaz 2 soalan tersebut. Saya buka soalan akhir jika ada sesiapa nak bertanya ke nak berkongsi. 7.59 dah ni. Cikgu Hasimah seperti biasa kita alu-alukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan semuanya. Saya soalan lain sikit Ustaz, benda ni berkaitan dengan solat jamak. Solat jamak Ustaz. Okey, kita kalau kita ikut imam, bukan solat zuhur, kita imam, lepas tu kita nak buat solat jamak takdim kan, nak masukkan asal kepada zuhur tu kan. Okey, sebaiknya kita kena ikut imam berdoa, apa semua wirid dan sebagainya, atau kita terus solat. Okey. Itu satu. Okey. Satu lagi memegang Al-Quran. Dulu-dulu saya difahamkan kalau Quran itu ada terjemahan tanpa wuduk, yang saya faham dululah. Boleh. Tapi bila saya dah dengar daripada ustaz-ustaz dan sebagainya, kata memang tak boleh langsung kalau nak pegang Al-Quran mesti ada wuduk. Nak palang ustaz. Terima kasih ustaz. Okey. Yang pertama sekali tentang solat jamak, apakah selepas daripada itu perlu disusuli kena berdoa dulu ke tidak? Okey. Syarat solat jamak ini antaranya adalah dilakukan secara berturut, dan berturut tu tempoh antara berturut itu kalau tak silap ingatan saya, dia macam jangan melebihi
lamanya untuk solat 2 rakaat ke ataupun 4 rakaat, macam tu lah lebih kurang. Tempoh selang antara satu jamak dengan maknanya kita nak buat jamak takdim ataupun jamak takhir, Zuhur dengan Asar tu. So tempoh selang antara dua tu jangan lebih pada tu lah, maknanya jangan lebih pada satu solat yang dikerjakan secara komplit ya. So between that okey lagi. So perlu ke tak perlu, bagi saya bukan bagi saya, maksudnya secara logiknya tak perlulah kita tunggu berdoa, zikir apa semua tu, sebab kita tengah jamak. Kita buat jamak, okay? Kita menjamakkan solat kita orang musafir, kita jamakkan solat. Sebab tu kalau kita nak pergi masuk kepada orang yang semayang 4 contohnya kan, kalau kita masuk daripada awal kita kena complete kan. Okay, kita kena complete kan, kemudian baru kita jamak, kemudian solat kedua baru kita qasarkan. Itu kalau orang nak masuk lah. Tapi ada satu lagi cara, boleh kita masuk pada rakaat yang ketiga. So kita buat 2, imam bagi salam, kita pun bagi salam, sebab kita memang ada hak untuk kita buat qasar. So kita masuk ikut imam yang 2 yang last tu. Okay. Jadi ada orang bertanya, kau kenapa kau tunggu? Boleh tunggu. Tapi sebaik-baiknya kalau nak ikut imam ni memang kita ikutlah sampai imam semayang berapa, kita ikutlah berapa kan. Itu kalau kita semayang di masjid yang sedang melakukan solat jemaah. So kita ada option kat situ. Okay, kita boleh masuk dulu ataupun kita nak tunggu sampai dia naik rakaat ketiga dan kita masuk ketika itu dan kita sempurnakan solat kita secara qasar, tapi dapat pahala berimam tu lah. Sebab kita ikut imam pada 2 rakaat yang terakhir, kemudian selepas itu kita bagi salam, kita bangun, kita qomat sekali lagi untuk solat yang seterusnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Quran, pegang Quran. Dia kata boleh pegang, tak boleh pegang. Allah Ta'ala sebut la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang bersuci. Ya, secara hukumnya mushaf tidak kita boleh sentuh ayat dia ataupun dia punya kita nak pegang, nak bawa pun tak boleh kecuali dalam keadaan bersuci. Ada pandangan-pandangan yang kata mushaf yang dimasukkan adalah komplit Quran. Ada yang mengatakan mushaf yang dimasukkan walaupun bukan komplit, walaupun dia satu lembaran tapi ada Quran, ayat Quran kat situ pun kita tak boleh angkat. Okay. Jadi saya punya ni senang aja. Kalau susah tak boleh ambil je lah wuduk. Itu confirm lah. Itu confirm. Tapi dalam beberapa keadaan, memang betul ada pandangan, saya setuju, ada pandangan yang kata kalau ia bercampur dengan tafsir, maknanya dia bukan komplit mushaf, dia ada benda lain juga, itu tidak dinamakan sebagai satu mushaf. Saya setuju dengan pandangan yang tu. Walaupun ada setengah-setengah kata tak boleh, itu dia anggap sebagai mushaf. Itu dia nak pergi kepada more, kita panggil stringent punya pandangan, ataupun dia nak jaga itu tak ada masalah. Itu macam saya sebut tadi lah, back to square one lah. Maknanya yang terbaik confirm lah ada ismayang kan. Itu khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf. Tak ada dispute lah yang tu. Jadi dia nak pergi kepada premis asal. Itu tak apa, tak ada masalah. To me, kalau dia mushaf bersama-sama dengan tafsiran-tafsiran yang lain, cuma dengan syarat kita kena pastikan tafsiran itu lebih banyak jumlahnya, perkataannya daripada perkataan-perkataan Al-Quran. Itu memang kita kena bear in mind lah. Tapi selalunya begitulah, memang akan lebih banyak lah kan. Bukan one to one. Kalau one to one terjemahan saja mungkin tak. Contoh macam tafsir Pimpinan Ar-Rahman tu dia one to one kan. Jadi mungkin tak, ataupun tafsir Prakata tu mungkin one to one. One to one maknanya sama, lebih kurang kan. Dari sudut bilangan perkataannya tak ada nampak benda tu sebagai macam buku tafsir, dia macam mushaf dah. Okay. So maybe yang tu pakai hukum asal lah, pakai hukum kita kena berwuduk. Okay, wallahualam. Okay. Terima kasih Ustaz. Ustaz, tambahan pada Cikgu Hashimah soalan. Kita dekat RNR, kita banyak pula soalan tu. Main jamak kasar. Kita anggap orang depan pun tak tahulah dia semayang jamak ke dia semayang 4 kan. Memang dia semayang 4, kita semayang jamak kasar. So jadi
katalah ketika itu dia sujud, lepas tu dia bangun rakaat, ya kita tak sure kan sama ada rakaat ketiga ke ataupun dia rakaat kedua lah. So kita yang buat kasar tu maknanya kita berhenti takat tu, kita terus tayat akhir lah kan Ustaz kan? Tak boleh. Tak boleh? Kalau kita ikut dia, kita kena ikut dia sampai sudah. Ya, jadi kan mana mungkin kita jadi dengan dia, kita tiga pula dengan dia. Dan kita tiga-tiga. Ya. Okey, contoh kalau kita nak semayang tu semayang Zuhur. Kita masuk pada rakaat yang kedua. Okey. So bila dia bagi salam, kita tak boleh bagi salam, kita kena completekan 4. Oh gitu. Okey, lepas tu kita punya yang kedua kita Kedua kasar. tak apa nak qasar. Kedua okey qasar. Oh gitu adab dia. Cuma yang macam saya sebut tadi, kalau masuk dua ujung, dua tak apalah sebab kita complete. Sebab kita tak Isu tahu dia complete ataupun incomplete. Tapi ni apa subuh dengan maghrib memang tak ada chance lah. Subuh maghrib confirm 2 dengan 3 punya. Okey. Apabila kita 1.5. Apabila kita tidak pasti, macam contoh kalau R&R Melaka, kita pasti jamak lah, sure-nya. Tapi katalah R&R mana, Subang Jaya ke apa kan, kita nak jamak. Dia mungkin orang lokal kan. Okey, kalau lah kebetulan kita masuk tu, dia rakaat pertama Ustaz, dia jadi kat 2 tahiyat awal je, kita pun tak boleh buat tahiyat akhir Tak boleh? Tak boleh pisah pun. Kita kena follow Kalau dah follow orang yang sempurna solat, orang yang tamam, orang yang buat solat sempurna, kita kena sempurnakan solat sampai habis. Okey, kalau begitu kita tak boleh mufaraqah. Untuk memastikan kita ni tak jadi begitu. Tak jadi begitu, pergi semayang tempat lain lah, semayang tu kuat. Jangan join lah. Maknanya kalau katalah saya sebab R&R bukan wajib untuk kita join jemaah. Itu kena ingat. Kalau kita masuk masjid, masuk masjid is no. Kalau ada jemaah wajib ikut jemaah. Okey. Kalau kita masuk masjid tapi masuk R&R ataupun masjid, dia ada 2 tau. Ada masjid yang betul-betul qaryah, masjid yang memang muqim tu, masjid kalau bahasa Malaysia ni, bahasa dekat negara kita dia panggil masjid jami'. Masjid yang statusnya jami'. Okey. Bila kita masuk masjid tu, kalau tengah jemaah tengah didirikan, kita kena follow jemaah tu. Kita tak boleh buat jemaah baru. Okey. Itu hukum masjid tu. Tapi masjid-masjid jalan, dia panggil masjid dalam perjalanan ni, masjid-masjid hukum, masjid-masjid dalam pemusafiran ataupun itu hukumnya hukum surau jalan di tengah jalan, di tengah laluan orang ramai, itu tidak disyaratkan untuk ikut siapa-siapa saja. Kalau jadi 2-3 jemaah pun tak apa, sebab tak ada masalah. Jangan pula kata mana boleh ni memisahkan. Tak payahlah. Iaitu hukum tu masuk kat hukum masjid yang tetap tu lah ya. Dia kata baca hadis pula. Kalau apa nama tu, jemaah yang nombor 2 bunuh jemaah tu. Memang hadis tu ada. Maknanya dia nak pecahkan lah. Ustaz, kalau kita okey saja ni mengada soalan ni. Okey, dia rakaat 1 kita tak tahu, dia jadi rakaat 2, dia tak awal, kita tak akhir. Kita niat pisah dengan dia supaya kita jadi jamak kasar, boleh Ustaz? Tak boleh. Dia bukan benda yang boleh dimufaraqah. Bukan sebab yang boleh mufaraqah solat. Mufaraqah solat ni kalau kita contohnya lah masjid jami'. Betul Ustaz Bakru, masjid tu sama dengan jami'. Tapi hukum dia lah hukum jami' tu. Soalan seterusnya Ustaz, last. Okey, adalah pandangan kan zaman-zaman universiti dulu. Sembahyang Jumaat tak boleh jamak qasar dengan asar, ada yang kata boleh. Macam mana tu? Memang ada 2 pandangan. Jelas dalam masalah ni memang ada 2 pandangan. Dia kata tak boleh sebab Jumaat itu dia kiaskan, dia berbeza sebab pada pandangan orang yang mengatakan Jumaat itu adalah ringkasan kepada Zuhur. Ataupun ni ada yang kata tak, Jumaat tu bukan ringkasan tapi gantian, dia ibadat khusus Jumaat. Okey. So apa-apa pun, ada yang kata tak boleh jamak qasar dengan Jumaat, ada yang kata boleh jamak qasar. Kalau orang tanya saya pegang boleh jamak qasar dengan Jumaat.
Wallahu a'lam. Tapi dua pandangan tu adalah dua pandangan yang kuat lah, sama kuat lah. Bagi saya sama kuat. So nak pilih mana satu terpulang. Tapi ramai orang memang senang nak semayang, dia bab ini nak senang saja. Dia confirm akan pilih pandangan boleh jamak qasar. Jadi niat kita Ustaz maknanya solat fardu asar, jamak takdim bersama dengan fardu Jumaat lah. Macam tu lah maksudnya niat kita tu. Okey. Masuk Jumaat, kita niat Jumaat. Memang niat Jumaat. Lepas tu baru kita ilhaqkan yang asar tu kepada Jumaat. Jumaat kita niat Jumaat saja. Oh, bukan niat Jumaat, jamak takdim sama asar. Tak. Niat Jumaat saja. Kemudian baru kita masukkan asar dalam Jumaat lepas pada tu. Okey, jelas Ustaz. Okey, sahabat-sahabat sekalian, para tetamu muslimat ada soalan ke? Tak ada lah sebab Ustaz Bakru dah ajak pergi makan pagi. Jadi kena berhenti dah. InsyaAllah. So kita rasa tak ada soalan. Alhamdulillah dah lama tak jumpa Ustaz Usni yang berlega-lega di udara beberapa bulan ni. Ustaz ada pengumuman sedikit. Semalam pun saya dapat pengumuman. Kita ulang je lah hari ni. Yang pertama berkaitan dengan sahabat kita Anadi 2005 iaitu saudara Muiz Mahyudin. Kita hubungi beliau untuk dapat slot sekejap lah, tapi beliau memang setiap pagi sibuk. Beliau akan bertanding di Hulu Bernam N05. Masya Allah. Kita doakanlah semoga diberi kejayaan kepada beliau lah. Kami di Anadi kita meraihkan semua sahabat-sahabat Anadi yang bertanding bakal menjadi pemimpin negara lah, insyaAllah. Seperti mana sebelum ini Abang Julfitri dan Ustaz Azbi jugalah bertanding. Yang kedua, kita ucapkan syabas kepada Semak Kajang atas kejayaan yang berturut-turut lah dalam apa jua bidang, akademik, co-curriculum, sukan, baru-baru ini juara bola sepak hulu langat, juara Selangor Ustaz Bakru bola baling, kriket, debat, final bahasa Melayu, yang bahasa Inggeris di Perdana Perdana Menteri, suku akhir. Semua kejayaan-kejayaan ini bagi pihak Anadi kita ucapkan tahniah lah kepada guru-guru dan juga pelajar dan ibu bapa dan Anadi juga yang sikit sebanyak menyumbangkan wang, tenaga, jadi jurulatih dan lain-lain lah. Alhamdulillah. Yang ketiga, marilah sama-sama kita doakan saudara Syahid Ismail Anadi 99 semua segera dari kemelangan yang telah beliau alami 2 bulan Ogos baru-baru ini. Beliau kini di Hospital Sungai Buloh, dah stabil dan dah sedarkan dirilah. Alhamdulillah. Seterusnya kita juga akan adakan Jom Balik Sekolah dan Kenduri Anadi pada bulan Oktober. Mana-mana sahabat yang berminat menjadi jawatan kuasa boleh WhatsApp terus kepada Abang Isaac seperti mana kita dah letak dalam FB. Dan yang seterusnya bagi mana-mana sahabat-sahabat ingin menyumbangkan kepada penambahbaikan pelanggan basketball Semak Kajang, sila sumbangkanlah. Maklumat ada di FB Anadi. Kita nak kumpulkan RM50,000 untuk menyiapkan penambahbaikan kedua-dua court basketball di Semak Kajang lah. Satu court tu untuk puteri, satu court tu putera biasanya kalau petang-petang tu. Dan yang terakhir insyaAllah pada 19 Ogos akan diadakan Hari Kerjaya Beasiswa dan mock interview untuk anak-anak tingkatan 4 dan 5 Semak Kajang. Kita akan maklumkan di FB juga untuk sukarelawan seperti biasa menjadi panelis mock interview pada hari tersebut seperti mana kita telah buat pada bulan Januari baru-baru ini. Itu saja dari kami. InsyaAllah kita jemput kepada Ustaz untuk bacakan doa penutup. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'a su'il qada'. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الحمد كله ولك النعمة ولك الحمد كله ولك الشكر كله. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.
Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita ucapkan setinggi terima kasih kepada ustaz, kepada guru-guru dan juga pada tetamu muslimat sekalian. Kita jumpa minggu hadapan insya-Allah. Marilah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih Ustaz, terima kasih Anadi, Datuk Red dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.